Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Harapnya berada dalam keadaan yang sihat. Okey, kita teruskan video pembelajaran kita pada hari ini dengan tajuk penyelesaian masalah melibatkan pecahan, peratus dan perpuluhan. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan pecahan, perpuluhan dan peratus. Okey, sebelum kita pergi kepada soalan penyelesaian masalah, okey, kita tengok dulu kata kunci untuk tambah, tolak dan darab dan juga bahagi. Okey. Pertama, okey, kita tengok untuk kata kunci untuk operasi tambah. Okey, kalau dalam ayat dia ada perkataan cari jumlah, dalam salah satulah, bukan semua ni dalam soalan tu ada. Okey, mungkin salah satu, mungkin ada dua, ada tiga. Okey, bila jumpa benda ni, itu adalah kata kunci untuk tambah. Cari jumlah, hasil tambah ataupun bertambah, lebih besar, lebih daripada, lebih banyak, terima, dapat, kesemuanya ataupun semua sekali, selepas, lambat, kemudian. Okey, waktu tamat. Okey, yang ini untuk mengira masa. Waktu tamat, waktu mula tambah tempoh masa, juga perimeter, tambahkan semua sisi. Ini adalah kata kunci untuk tambah. Okey, yang kedua, kata kunci untuk tolak. Okey, kalau dalam soalan tu ada perkataan beza, awak kena tolak. Kalau dalam soalan tu ada perkataan selisih, awak kena tolak. Kalau ada perkataan kurang daripada, lebih kecil, pun kena tolak. Dikeluarkan, dibuang, menggunakan, beri kepada. Contoh, duit. Ahmad beri duit kepada rakannya sebanyak RM5. Maknanya kena tolak daripada duit asal yang ada daripada dia tu. Okey, kemudian baki, yang tinggal, yang masih ada. Okey, yang selalu ada dalam soalan, biasa yang jumpa baki ataupun yang tinggal. Sebelum, lebih cepat ataupun awal. Okey, yang ini pun untuk masa, tempoh masa, waktu tamat, tolak waktu mula, dan juga waktu nak cari waktu mula, waktu tamat, tolak tempoh masa. Okey, yang ketiga, kata kunci bagi darab. Okey, darab, dia adalah perkataan darab kali. Ni kali. Ali ada dua kali bilangan guli acong. Contohlah. Okey, kali. So awak kena darab. Hasil darab, cari hasil darab tu biasa keluar dalam soalan. Okey, jumlah bagi sesuatu bilangan, cari jumlah kesemuanya. Beri satu kuantiti, kemudian cari jumlah. Dia bagi satu, dia nak cari jumlah yang banyak. Ni biasa juga ni. Dia bagi satu benda, dia kemudian suruh cari jumlah. Yang ini darab juga. Daripada. Yang ini kalau ada perkataan daripada, yang ini berkaitan dengan tajuk pecahan dan juga peratus. Kemudian luas. Okey, ni dalam tajuk bentuk dan ruang. Cari luas, panjang, darat, lebar. Isi padu, panjang, darat, lebar, darat, tinggi. Okey, kata kunci seterusnya yang terakhir adalah kata kunci untuk bahagi. Okey, sudah semestinya kalau ada perkataan bahagi, awak memang kena bahagi. Takkan nak darab, nak tolak, kan? Okey, seterusnya cari hasil bahagi. Baki daripada operasi bahagi.
Kemudian kongsi bersama, diagihkan sama rata ataupun diagihkan sama banyak, dipotong sama rata, beri banyak, cari satu kuantiti. Tadi beri satu, kemudian cari jumlah, itu darab. Ni biasa jumpa ni. Dia beri banyak, dia nak satu kuantiti. Yang ini kena ambil perhatian Yang ini beri banyak, cari satu kuantiti. So bahagi. Dan yang terakhir purata. Macam mana nak cari purata? Jumlah bahagi dengan bilangan. Ni dalam tajuk pengurusan data. Okay, kita pergi kepada contoh yang pertama. Okay, contoh pertama. Dalam suatu tinjauan, 4/5 daripada murid tahun 5 dedikasi suka bermain bola sepak. 1/3 daripada kumpulan murid tersebut juga suka bermain hoki. Nyatakan pecahan murid yang suka bermain hoki. Okey, pertama, untuk jawab soalan penyelesaian masalah, awak kena faham soalan. Kalau baca saja tapi awak tak faham, memang awak tak boleh jawab. So, fahami apa yang awak faham. Okey, pertama, maklumat yang jumpa kat sini adalah maklumat yang pertama awak akan jumpa di sini adalah dia kata apa? 4/5 daripada murid tahun 5 dedikasi suka bermain bola. Itu maklumat pertama. Jangan ambil maklumat pertama adalah dalam suatu tinjauan. Tak ada maklumat. Apa maklumat dia? Tak ada maklumat. Maklumat dia yang ini. Ada ayat. Itulah apa maklumat dia. Yang kedua, dia kata apa? 1/3 daripada kumpulan murid tersebut juga suka bermain bola. Daripada ni kita jumpa tadi. Daripada dalam kata kunci dalam 4 operasi tadi, kita bincangkan kata kunci untuk 4 operasi tadi. Ada tak kita jumpa perkataan daripada? Daripada ni kita tukar jadi darab. Terus boleh kira terus So 1/3 darab dengan 4/5. Okay. So tak payah fikir, terus darab sahaja. Okay, terus darab. 1 darab dengan 4 sama dengan 4 dengan 3 darab 5 sama dengan 15. Okey? Boleh mudahkan tak? 4/4 dengan 15 dengan 15 boleh? Tak boleh. So, ini adalah jawapan dia. Okey, 4/15 tu adalah jawapan. Okey. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua kata apa? Sebuah komputer riba berjisim sebuah. Sebuah tu maknanya satu. Okey, berjisim 1.26 kilogram. Kotak A seperti gambar di sebelah boleh menampung muatan maksimum 14 kilogram. Bolehkah kotak tersebut menampung jumlah jisim bagi 12 buah komputer riba yang sama? 12 1. Okey. Satu komputer. Okey, satu komputer dia kata jisim dia adalah 1.26 kilogram. Dia kata bolehkah kotak tersebut menampung jumlah jisim bagi 12 buah komputer riba yang sama? Maknanya jisim
Yang pertama 1.26 gram. Yang kedua, yang ketiga sampailah yang ke-12 pun jisimnya adalah tetap 1.26 kilogram. Bermakna nak selesaikan macam mana? Awak dah darab. Kita nak 12. Berapa? Okey. Okey, kita kena darab. Ambil 1. Okey, saya buat kat sini 1.26 kilogram darab dengan 12. Okey, pertama darab dulu. 6 darab 2 sama dengan 12. 1 2 darab 2 4 tambah 1 5. 1 darab 2 2. Titik perpuluhan tu biar dulu, potong satu atas. 6 darab 1 6. 2 darab 1 2. 1 darab 1 1. So tambah. Okey, lepas tambah letak unit kilogram. Okey, tambahlah 2 5 6 11 2 2 4 tambah 1 5. Sini 1. Okey, berapa okey, titik perpuluhan 1 2. Okey, kat sini so dapat 15.12 kilogram. Yang ini awak dapat. Okey, dia kata kotak A seperti gambar di sebelah boleh menampung muatan maksimum 14 kilogram. Maksimum dia 14 kilogram. Tapi yang ini kita dapat 15.12 kilogram. Dah lebih daripada 14. Bermakna okey, kotak A tidak boleh menampung jumlah jisim bagi 12 komputer riba yang sama. Okey, contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Okey, contoh ketiga dia kata apa? Bersempena dengan pameran buku, 600 orang pengunjung telah hadir pada hari pertama. Pada hari kedua, ni maklumat okey, maklumat yang kita dapat yang pertama adalah 600 orang pengunjung telah hadir pada hari pertama. Okey, ni hari pertama. Pada hari kedua, okey, dia kata apa? Bilangan pengunjung meningkat 70% berbanding dengan hari pertama. Berapakah jumlah pengunjung pada hari kedua? Okey, kita tengok hari pertama dulu. Hari pertama. Okey, hari pertama. Okey, hari pertama jumlah pengunjung dia adalah 600 orang. Okey, hari kedua. Okey, hari kedua dia kata apa? Hari kedua adalah 70% dari berbanding hari pertama. Okey, berbanding meningkat meningkat berbanding hari pertama. Okey, meningkat berbanding hari pertama. Hari pertama. Berapa dia meningkat? Dia meningkat sebanyak 70%. Okey, macam mana nak buat? Okey, hari pertama dah ada. So, soalan dia tanya apa? Berapakah jumlah pengunjung pada hari kedua? Dia nak hari kedua. So, kita kira untuk hari kedua. Cara nak kira dia apa? Ambil 70 per 100. Kemudian darab dengan apa? Darab dengan hari pertama. Darab dengan 600. Okey. Potong sifar atas, potong sifar bawah. Potong sifar atas 1, potong sifar bawah 1. So, awak akan dapat yang ini. Okey.
70 darab dengan 6. Berapa dapat? Sifar darab 6 sifar, 7 darab 6 42. Dapat 420. Kena tak bahagi? Tak ada dah, tinggal 1. Tak perlu bahagi dengan 1. So kita dapat 420 ni 70%. Okey. 70% kita dapat 420. Dia kata meningkat sebanyak 70%. Meningkat sebanyak 420 lah. Okey. Kita tengok tadi kata kunci dia ada juga perkataan meningkat. So awak kena tambah. Ambil 600 hari pertama tambah dengan 420. Okey, hari kedua. Sifar tambah sifar, sifar tambah 2, 6 tambah 4, 10. So jawapannya 1020. Okey, contoh yang keempat. Contoh yang keempat, dia kata apa? Maklumat di sebelah menunjukkan jarak perjalanan sehala sebuah bas ekspres dari Kuala Perlis ke Johor Bahru. Berapakah jarak perjalanan pergi dan balik dalam kilometer bas itu? Nyatakan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Okey, dekat ini adalah apa ni? Ni adalah apa? Ditulis jarak maklumat ni maklumat berkaitan dengan jarak perjalanan sehala sebuah bas dari Kuala Perlis ke Johor Bahru. Berapa jarak dia? Jaraknya adalah 682.03 kilometer untuk sehala. Ni untuk sehala. Kemudian dia nak apa? Dia nak berapakah jarak perjalanan pergi dan balik dalam kilometer. Okey, pergi dan balik. Pergi dan juga balik. Ni pergi je 682.03 ni. Pergi. Kemudian balik, patah balik. Jarak yang sama. Sama ada awak nak tambah ataupun awak nak darab dengan 2. Okey, darab dengan 2. Okey, 3 darab 2 6, sifar darab 2 sifar, 2 darab 2 4, 8 darab 2 16, 1 6 darab 2 12 tambah 1 13. Jangan lupa ada unit, tulis unit kilometer. Kemudian tu soalan pertama kita dah jawab. Soalan yang kedua dia kata apa? Nyatakan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Kita dah belajar dalam tajuk perpuluhan apa? Nyatakan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Okey, satu tempat perpuluhan, tulis balik jawapan tadi. 1 3 6 4 perpuluhan sifar 6 kilometer. Okey, jawapan satu tempat perpuluhan. Ni ada dua tempat tengok molek. Ni adalah dua tempat perpuluhan. Dia nak satu tempat perpuluhan je. Okey, kalau satu tempat perpuluhan, okey, garis dekat satu tempat perpuluhan ni dua sampai nombor 6 ni dia panggil dua tempat perpuluhan. Okey, tengok nombor sebelah. Nombor sebelah kaya ke miskin? Apa? Kaya tambah 1. So dapat 1 titik, sini 4, sini 6, sini 3, sini 1. So ini adalah jawapan dia. Okey, itu saja untuk video pembelajaran kita pada kali ini. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum.